Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammimil khair, Rabbi zidni 'ilman, amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kak Nisa dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa Ala. Kita diberikan ruang untuk meneruskan pengajian hadis pada pagi ini. Masih dalam Kitabul Ilm, kitab ilmu. Okey, saya share skrin dia. Okey, ini ya. Kitabul Ilmi bab hifzil ilmi. Sambungan daripada cerita Abu Hurairah yang lepas kan. Yang kita bincang Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau selalu mengikuti kelas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan beliau tidak lupa sebarang ilmu yang keluar daripada mulut baginda alaihi salatu wassalam. Jadi masih lagi ini hadis yang lepas. Nak kena ke depan. Maaf ya, tersilap. Ke depan lagi tadi. Oh, sorry. Sepatutnya ini dalam syarahan dia. Ustaz, Maaf ya, Ustaz last hari tu 118. 118? Yang Ustaz minggu lepas ya, 118 maknanya ni sama 119 lah. Yang ni dah baca kan yang dia bentang selendang dia tu. Oh dah betul. Betul dah baca. Cuma yang ni saya nak tengok hadis syarahan dia. Okey. Mana dia punya syarahan dia ni? Ma min rajulin ni dia. Mulai di sini Ma min rajulin yasma'u kalimatan aw kalimatain aw salasan aw arba'an aw khamsan mimma faradallahu fayata'allamuhunna wa yu'allimuhunna illa dakhalal jannah. Kak Liza, buku dah sampai ke belum sebenarnya? Belum sampai lagi. Oh, belum sampai. Takut-takut dah habis belajar baru buku sampai. Macam mana tu ya? Okey. Tak apalah. Boleh bacalah kat rumah kan? Ya, insya-Allah. Okay. Ini syarahan hadis yang lepas lah. Hadis yang lepas ini yang Nabi SAW nak doakan Abu Hurairah supaya tidak lupa segala ilmu yang beliau dengar daripada mulut Nabi SAW. Jadi syarahan hadis inilah yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Baik. Iaitu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Mana-mana lelaki, ma min rajulin, mana-mana lelaki ataupun orang yang mendengar satu kalimah, satu ilmu lah, satu ilmu, dua kalimah, tiga kalimah,
ataupun 4 kalimah tentang apa sahaja yang difardukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada dengar sebarang ilmu tentang perkara-perkara yang fardu, fayata'allamuhunna, maka dia pun belajar dengan bersungguh-sungguh, wa yu'allimuhunna, dan dia mengajarkan. Dia belajar sungguh-sungguh, dia ajarkan pula kepada orang lain, illa dakhalal jannah, melainkan dia akan masuk ke dalam syurga. Okey. Tidaklah mana-mana lelaki, tidaklah mana-mana orang mendengar satu kalimah, dua, atau tiga, atau 4, atau 5 kalimah, maka dia belajar tentang perkara yang difardukan oleh Allah, maka dia belajar bersungguh-sungguh dan dia mengajarkan, melainkan dia akan masuk ke dalam syurga. Okey, ini satu hadis yang pentinglah untuk menggalakkan kita ni kena rajin belajar. Dan lepas kita rajin belajar tu, kita kena mengajar. Dan mengajar itu tak semesti mengajar macam saya ni, tak. Tapi artinya kita berkongsi ilmu dengan orang lain, walaupun dalam keadaan tidak formal, itu insya-Allah memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk memasuki syurga Allah Azza wa Jalla. Dan pasti ibu-ibu sekalian ya, antara perkara yang penduduk syurga bagi saya lah inginkan, walaupun dah masuk syurga, tapi kita tetap ingin, iaitu ingin menambahkan ilmu dan pengetahuan kita. Cuma bukan dalam bentuk inilah, bukan dalam bentuk kena join kelas ke, kod Nabi Hud buat kelas Nabi Hud, Nabi Idris buat kelas Nabi Idris, Imam Syafi'i pun ada kelas dia. Tak, bukan begitu. Tapi kita nak menambahkan ilmu terhadap kejahilan kita di dunia ini. Contoh, semalam saya tengok cerita Ashabul Kahfi dan saya jumpa dah. Yang saya rasa saya dah bagi tahu ibu-ibu dulu, Ashabul Kahfi, kita kata apa ya, yang dalam YouTube musalsal. Yang dulu saya tengok tu yang tak ada subtitle. Tapi semalam saya dah jumpa kat mana subtitle bahasa Melayu, yang saya nak kempen ibu-ibu, jom kita tengok cerita ni. Cerita ni dilakukan oleh orang Iran, dan bila yang subtitle ni dia cakap bahasa Iran. Saya suka kalau dia cakap bahasa Arab, sebab terjemahan dalam bahasa Arab tu dia sangat baik. Ya, dia punya percakapan dalam bahasa Arab tu satu-satu. Okey, ibu-ibu kena type Ashabul Kahfi begini. Ashabul Kahfi, kena tulis, beli subtitle kot. Okey, YouTube. Beli subtitle YouTube. Mana? Tak timbul pula hamba Allah ni. Okey. Sini kot. Betul dah kot sini. Ada tak subtitle je? Oh, yang ni tak ada subtitle. Kat mana cari subtitle ya? Malam dah jumpa yang elok dah. Tak ada juga subtitle yang ni. Ashabul Kahfi. Sekejap ya. Sekejap. Okey, yang ni. Cerita ni dia ada dalam 10 episod kot. Ustaz copy dia punya link boleh letak dekat ruang chat nak copy? Boleh tak? Nanti kita bagi dalam ruangan chat insya-Allah. Okey, bila saya tengok dalam cerita Ashabul Kahfi ni ibu, menyebabkan kita pun terfikir sebenarnya apalah cerita di sebalik Ashabul Kahfi ni sebenarnya. So benda tu, kita banyak benda yang kita tak tahu.
maka di syurga nantilah insya-Allah dengan izin Allah kita boleh jadi penghuni syurga. Kita nak jumpa dengan Ashabul Kahfi, kita nak tanya mereka, dan kalau boleh saya beritahu anak lah semalam kita nak tengok panggung wayang cerita Ashabul Kahfi yang real punya. Apa lagi semalam, setelah lama cerita ni wujud, lakonan Iran, dan saya tak tahulah sejauh mana kesahihan cerita ini. Muhammad the Last Messenger ke apa tu. Saya kira mungkin ibu-ibu pun sebahagian dah pernah tengok. Jadi cerita dia tu rupanya hebat persembahan cerita tersebut. Jadi kita pun tertanya-tanya banyak benda. Antaranya benda yang bila burung-burung datang menyerang tentera bergajah, pun kita nak tengok dalam bentuk yang realitinya macam mana. Jadi penghuni syurga dia nak tahu benda-benda yang demikian dan tidak mustahil kalau ada panggung wayang yang besar yang akan memaparkan cerita-cerita dahulu. So kita boleh tengoklah. Nah, hari ini nak tengok cerita apa? Tentera bergajah. Kita nak tengok cerita penciptaan Nabi Adam. Kita nak tengok cerita tentang Nabi Yusuf. Pasti kita ada pilihan yang begitu banyak dan jangan bimbang. Sebab kita dalam syurga insya-Allah kita akan kekal selama-lamanya. Jadi banyak masa untuk kita melihat peristiwa-peristiwa besar yang telah Allah jadikan di muka bumi ini. Baik. InsyaAllah ya, insyaAllah. Jadi ibu-ibu sekalian, hadis ini menunjukkan pentingnya untuk kita berkongsi segala ilmu yang kita tahu. Kita belajar sungguh-sungguh dan kita kongsikan ilmu yang kita tahu, insyaAllah ada peluang untuk masuk ke dalam syurga. Baik, kemudiannya ada satu cerita yang lain. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak lil Hakim. Tapi kita kena hati-hati ibu-ibu ya. Kitab Al-Mustadrak oleh Al-Hakim banyak juga memaparkan hadis yang dhaif dan juga maudhu'. Itulah masalah dia ya. Al-Hakim ni sebahagian dia tu hadis yang dhaif, hadis yang maudhu'. Tapi hadis ini dikongsikan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, seorang pakar dalam bidang hadis. Jadi kita tengoklah. Ini cerita daripada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit radhiyallahu an, katibul wahyi, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kuntu ana wa Abu Hurairah wa akhar inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya, Abu Hurairah dan ada seorang lagi sahabat radhiyallahu anhum duduk di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi pun berkata, ud'u. Nabi kata ya, ud'u. Doalah, nak doa apa-apa pun. Fada'autu ana wa sahibi wa amanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka saya dengan seorang sahabat lagi pun berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang aminkan doa tersebut. Masya-Allah, hebat ni ya. Thumma da'a, lepas Zaid dan seorang lagi sahabat yang tak diketahui siapa sahabat tersebut doa, thumma da'a Abu Hurairah radhiyallahu an. Tibalah giliran Abu Hurairah doa. Dan cuba kita lihat apakah doa Abu Hurairah ibu-ibu sekalian. Kok kita boleh tiru selepas ini. Kak Liza doa dulu, Puan Azian doa dulu, kemudian saya pula doa kan. Okay, ini doa dia. Allahumma inni as'aluka misla ma sa'alaka sahibai wa as'aluka ilman la yansa. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu segala apa yang dipohon oleh kedua-dua sahabatku tadi. Yang Zaid bin Sabit dengan seorang lagi kawan tu radhiyallahu anhum doa, Abu Hurairah kata, ya Allah, aku mohon kepadamu samalah dengan apa yang dipohon oleh kedua-dua sahabatku. Wa as'aluka, cuma ada tambahan ya, ada tambahan, wa as'aluka ilman la yansa, dan aku mohon padamu ilmu yang tidak dilupakan. Wow ya, itu doa dia. Jadi fa amanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengaminkan doa tersebut. Lalu Zaid dan seorang sahabat tadi pun kata, wa nahnu kadzalika ya Rasulullah, kami pun nak macam tu juga Rasulullah, nak ilmu yang tak dilupakan. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqakumal ghulamud
dusi. Sabaqa sabaqa sabaqakuma al-ghulamud dusi. Pemuda dari Ad-Dusi, yakni Abu Hurairah Ad-Dusi, telah mendahului kamu. Maknanya dalam bab ilmu yang tak lupa tu, itu memang special untuk Abu Hurairah radhiyallahu an. Ibu sekalian, terbayang kita juga kan, kalau dulu-dulu ceritanya jin keluar dari lampu ajaib kan, dan jin kata okey buat permintaan, satu je permintaan. Pening juga tu, saya masih kecil-kecil dulu, satu je permintaan. Ataupun zaman saya bukan zaman jin lah, zaman Dragon Ball kan, satu je permintaan yang diberi. So kita nak bagi buat permintaan apa tu? Dan kalaulah Nabi SAW pun ada, dan Nabi kata doalah, nak doa apa, Nabi nak aminkan, apa agaknya doa yang kita nak baca ya ibu-ibu sekalian? Pening juga tu, saya pun tak tahulah apa doa yang paling deep, yang merangkumi semua perkara. Kalau kita kata, ya Allah aku nak tunaikan haji. Okey juga tunaikan haji, besar tu. Tapi adakah ia merupakan doa yang paling penting untuk kita ambil? Okey. Ataupun, ya Allah murahkan rezekiku, penting juga murah rezeki. Tapi adakah ia yang paling penting? Jadi benda tu mengelirukan. Saya tak kata tak penting ya. Saya kata, apa sebenarnya satu je pilihan yang ada. Kalau ada tiga tu boleh tahan jugalah kan. Ada tiga pilihan. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu an, bila diberikan pilihan tersebut, ampunkan dosa, Masya Allah Kak Anis ya. Tapi Abu Hurairah dia jelas. Apa benda yang dia nak? Wa as'aluka ilman la yansa. Dia nak ilmu yang tidak dilupakan. Dia ampun dosa tu memang kita nak lah Kak Anis ya. Tapi kalau saya rasa kalau saya diberikan satu pilihan, apakah benda yang saya nak, yang lain tu kita doa lah, tapi ini yang special Allah nak bagi, saya nak ingat Al-Quran 30 juzuk tanpa lupa, apa-apa sikit pun tak lupa. Dan benda tu payahlah ya. Okay. Kita dah hafal, tapi banyak juga yang kita lupa. Jadi nikmat bagi orang yang hafal Quran ni, dia dapat ingat 30 juzuk. So kalau dapatlah saya ingat 30 juzuk, saya boleh syarah semua ayat Quran di kepala saya je. Itu memang best lah. Ayat ini turun di mana, ayat ini turun tentang apa, ayat ini ulama ni kata apa, ulama tu kata apa, tanpa melihat kepada mana-mana rujukan. Itu merupakan satu nikmat yang amat luar biasa. Baik. Jadi di sini, hadis ini sebenarnya mengajar kita apa ibu-ibu sekalian? Wa fihi al-hassu ala hifdzil ilmi, galakan untuk menuntut ilmu. Wa fihi anna at-taqallul minad dunya amkan li hifdzihi. Hadis ini juga mengajar kita, kalau kita tidak fokus kepada dunia, itulah yang membantu hafazan kita. Abu Hurairah kan dia tak fokus dunia. Kan dia sebut, orang muhajirin sibuk dengan urus niaga mereka, orang-orang Ansar sibuk di pasar, manakala saya ni belajar je lah kerjanya. Dia mahasiswa yang ada beasiswa daripada Nabi SAW. Jadi menunjukkan, kalau seseorang itu kurangkan aktiviti keduniaan dia, maka itulah yang membantu kekuatan dan kemantapan ilmu dia. Tapi bukan senanglah sebab kita pun nak hidup di dunia kan. Jadi benda inilah benda yang dilaksanakan oleh kerajaan, dengan kita pun ada sistem persekolahan, sistem universiti, kemudian sama master pun kadang-kadang ditawarkan beasiswa, sama PhD pun ditawarkan beasiswa lagi. Lepas dapat PhD, sambung pula postdoc, nak cuti sabbatical di mana-mana negara setahun ke, kemudian buat kajian demi kajian, ada geran dan sebagainya ditanggung oleh kerajaan. Itu semua merupakan proses untuk kemantapan ilmu. Artinya kalaulah orang tu jadi pensyarah, tak payahlah pening-pening dia kena cari duit 100,000 untuk gerakkan geran dia. Semua itu disediakan oleh kerajaan sendiri, kerajaan yang berikan. Jadi ini merupakan proses untuk memantapkan ilmu yang sesuai dengan kehendak Islam dan sunnah Nabi SAW. Wa fihi fadilatit takassub liman lahu iyal. Dan hadis ini juga cerita tentang orang muhajirin sibuk dengan urus niaga, orang Ansar sibuk di pasar, menunjukkan keutamaan untuk kita bekerja demi menyara keluarga. Ya, bekerja demi menyara keluarga.
Jangan pula lepas ni Kak Anis pun nak berhenti kerja kerana nak jadi Ummu Hurairah. Tak boleh lah. Bekerja untuk menanggung keluarga, sama ada suami ataupun isteri. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Cuma yang kita bahas dulu bagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an membuat giliran, ya, membuat giliran dengan sahabat dia. Hari ini saya kerja, saudara pergi belajar. Nanti share lah ilmu yang saudara dapat. Esok saudara pula kerja, saya pergi belajar. Itu sesuai dengan zaman dulu. Kalau kita sekarang ni mahu majikan buang, kita kerja kan. Sekarang ni artinya ada masa kita belajar. Contohnya ibu-ibu sekalian lah yang penuh masa dengan belajar. Ataupun kalau saya ni kadang-kadang tengah menulis, saya pasang YouTube, saya dengar sambil menulis, sambil dengar. Ataupun kadang-kadang dalam kereta. Dan Alhamdulillah, saya rasa saya banyak dah daurah-daurah yang memakan masa 4 jam, 5 jam, 6 jam sekalipun yang saya habiskan dalam kereta, ketika iron baju, ketika maknanya masa kita buat aktiviti tu sampai tu kita dengar dan boleh fokus. Jangan kita buat aktiviti berfikir serentak dua. Buat kereta tu tak berfikir dah, kita boleh fokus. Okey, Alhamdulillah dah banyak dah dengar daurah hadisnya, daurah salatnya, daurah tafsir, sikit-sikit lah. Saya banyak pada fokus kepada daurah hadis, ulumul hadis. Kemudian daurah perbincangan isu-isu tertentu. Alhamdulillah atas nikmat YouTube yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi di sini kena ada masa dia untuk menuntut ilmu. Walau setinggi mana pun ilmu seseorang itu, dia kena belajar juga. Fa fihi jawazu ikhbaril mar'i bima fihi min fadilatin idh tarra ila dhalika wa amanna minal i'jab. Dan hadis ini juga menceritakan bahawa harus kita menceritakan kelebihan diri kita sendiri. Macam Abu Hurairah tadilah, yang hadis yang minggu lepas kan, dia cerita kelebihan dia. Yang mana dia dengar je hadis, dia tak lupa dah. Okay. Jadi boleh kita cerita kelebihan diri kita sendiri sekiranya kita terpaksa berbuat demikian dan sekiranya kita selamat daripada perasaan ujub. Jadi orang petikai kita, apa ni? Boleh ke kamu ni nak bincang berkaitan dengan apa dia? Berkaitan dengan harta pusaka. Kamu siapa nak bincang pasal harta pusaka? Masa degree dulu pun tengok-tengok kamu belajar dalam bidang apa nama sejarah, fakulti sejarah ni. Ini bukan kaitan harta pusaka. Jadi apa kelayakan kamu nak bincang harta pusaka? Oh, kita pun sebut, saya memang degree dulu sejarah. Tapi lepas tu saya ikut kursus bincang khas tentang harta pusaka. Nah, kursus ini berjalan selama berapa lama? Saya dapat sijil dan saya boleh cerita satu-satu berkaitan harta pusaka ni. Kalau jadi kes ini macam mana? Kalau jadi kes ini macam mana? Kalau jadi kes ini macam mana? Ikut undang-undang macam mana? Kalau nak bincang macam mana? Okey, maknanya dia kuasai. Sebab ramai je ibu-ibu sekalian, orang yang dia tak belajar pun bidang agama. Tapi lepas tu dia ambil pengajian yang khas. Contohnya dia belajar khas tentang harta pusaka tadi, faraid sebagai contoh. Jadi dia menguasai lebih daripada orang yang belajar dalam bidang agama. Kerana orang yang belajar dalam bidang agama di universiti, yang belajar dalam bidang muamalat ni, dia belajar faraid. Dan belajar faraid itu, dia belajar asas dan untuk peperiksaan. Sedangkan orang yang belajar dalam kursus tu, memang dia belajar nak ambil sijil. Dia nak ambil sijil dan dia nak bekerja dalam bidang tersebut. Kan ada orang yang kerja bahagian harta faraid je. Dia jadi konsultan dalam harta faraid, kena bayarlah dia. Jadi bila dia kena kerja bidang tu, nak tak nak dia kena belajar sampai dia pandai. Bukan dia belajar sekadar nak lulus dalam exam je. Sebab nanti dia nak berkhidmat pada orang. Jadi walaupun dalam degree dia belajar benda lain, tapi bila dia ambil kursus tu dia lebih pandai daripada yang belajar masa degree. So kita boleh cerita kelebihan yang kita ada tu kalaulah kita perlu berbuat demikian, apalagi kalau ada orang mempertikaikan kita. Itu kita boleh cerita. Okey, baik. Jadi macam ibu-ibu ni, ilmu ibu-ibu ni saya tak dapat gambarkan lah. Kelas Ustaz Endangnya, kelas Ustaz Nazri Mustaqimnya, kelas Ustaz Syahminya, tak kira lagi kelas-kelas yang lain. Sedangkan kita yang menyampaikan ilmu ni, kita berapa kelas je kita follow. Ibu-ibu ni semua kelas ibu-ibu follow. Jadi Masya Allah, ilmu tu
Mungkin lebih banyak, cuma ibu-ibu tak diberi ruang untuk bagi ni je, penyampaian je. Mungkin lepas ni kena jemput dah Kak Niza satu slot, Kak Syeda satu slot, yang lain satu slot, tengok, ush, tak jemput dah Zulkhairi lepas ni, tak ada standard. Ustaz Endang pun mau terbuang sekali. Okey, jadi maknanya penguasaan, walaupun ibu-ibu tak belajar dalam bidang agama secara khusus di universiti, tapi sekarang ibu-ibu belajar. Jadi bila belajar tu, mungkin ada kalangan kita ni jenis pick up-nya lain macam. Dia dapat je tangkap apa yang disampaikan, dia bukan sekadar dapat tangkap, bahkan dia dapat kembangkan ilmu yang dia dapat tersebut. Okay. Jadi sebab itu ada orang tu dia belajar hanya 2-3 tahun. Tapi ilmu yang dia dapat tu macam dia dah belajar 10 tahun. Ada orang belajar 10 tahun, tapi ilmu yang dia dapat kita termenung. Macam ni je dia sembang. Mana yang dia kata dia belajar selama 10 tahun tu? Nah, yelah tak ada orang belajar sampai 10 tahun sebab solat lagi makan, minum, tidur, apa benda tu kan. Tapi secara formal lah 10 tahun kita katakan. Tapi kita dengar dia punya ilmu dia tu, alamak, macam mana ni? Rupanya dia tak ada kualiti. Tapi ada orang belajar 2-3 tahun je, kualiti dia tu macam 10 tahun, macam 20 tahun. Ada je orang yang macam tu. Kerana dia diberikan ilmu hikmah oleh Allah Azza wa Jalla secara lebih luas. Ya? Baik. Jadi di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita terus kepada hadis yang berikutnya. Hadis ini hadis 119. Kita pergi hadis 120. Ada sebarang soalan boleh terus diajukan ya. Wa bihi qala al-Bukhari. Berkatalah al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi. Haddatsana Ismail qala haddatsani akhi an ibni Abi Zi'b, ataupun kita sebut an ibni Abi Zi'b an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala hafiztu. Okey, minta maaf Kak Niza, silakan baca. Hafiztu. Mana yang ni Ustaz? Hafiztu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain fa amma ahaduha. Dia berhenti duduk Kak ya. Wi'ain wasal apa wa wi'a wi'ain wi'ain fa okey. amma, betul sama ni? Macam tu. Okey. Fa amma ahaduhuma fa basastuhu wa ammal akhar. Berhenti tak? Okey. Yang dia berhenti tadi fa basastuh. Wa ammal akharu falau basastuhu quti'a hadzal bulghum. Okey. Bulghum. Barakallahu fikum. Siapa guru Bukhari Kak Niza? Guru Bukhari Bukhari Abi Hurairah ni kan mana Bukhari? Yang pada awal Ismail ni. Okey, Ismail. Dah Puan Balkis dah jumpa dah. Barakallahu fikum. Siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi Abi Hurairah. Abu Hurairah. Siapa anak murid Abu Hurairah? Sa'id Al-Maqburi. Nak sebut Al-Maqburi. Maqburi. Naam, Al-Maqburi. Barakallahu fikum. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, saya hafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dua bentuk ilmu ataupun dua kantung ilmu. Apa Balkis sebut tu dua wadah. Wadah ni bekas kan? Itu maknanya dia sebut bekas tu artinya dua jenis ilmu lah. Bukan dua, nak kata gambar besar, banyaknya ilmu dia ada. Saya hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua wadah ilmu. Satu wadah tu saya sebarkan. Satu wadah saya sebarkan, sampaikan. Satu lagi kalau saya sampaikan, pasti akan terputuslah tekak ini. Okey. Maknanya satu tu saya ceritalah, tapi satu lagi kalau saya cerita mati saya. Itulah ceritanya ya. Jadi ibu-ibu sekalian, bagi Al-Hafiz Ibnu Hajar, hadis ini menunjukkan Abu Hurairah ni pandai menulis. Macam mana pula? Apa dalil kata pandai menulis? Sebabnya begini.
dia hafal ilmu, yang mana kalau ilmu itu dituliskan dalam lembaran-lembaran kertas, pasti banyaknya ibarat kalau kita tuang air itu atau letak makanan 2 bekas. Nasi ni kita makan 1 pinggan je kan. Tapi punyalah kita pergi kedai, ya Allah, 2 pinggan nasi dia bawa. Banyaknya nasi dia nak makan. Okey, jadi begitulah. Ibaratnya kalau Abu Hurairah nak tulis ilmu, sampai 2 bekas pun, sampai penuh 2 bekas. Artinya kumpul lembaran kertas tu cukup 1. Kena tulis lagi, kumpul 1 lagi, habis. Penuh kedua-dua bekas. Ini menunjukkan kualiti ilmu yang ada pada Abu Hurairah yang terlalu banyak. Ya, tapi beliau tidak termasuk kalangan sahabat Nabi yang paling faqih. Jadi sebelum kan kita tengok sahabat Nabi ni dia ada level dia. Ada sahabat yang faqihnya luar biasa. Abu Hurairah ni dia masuk golongan yang kedua lah, kita katakan. Faqih juga tapi bukan yang paling tinggi lah. Okay. Satunya dia ada al-fuqaha us-sab'ah, the 7 fuqaha of Medina. Okay. Ini kalangan tabi'in. Okay. Kita tengok kalangan sahabat Nabi. Siapakah fuqaha kalangan sahabat? Yang pastinya Umar, Abu Hurairah, Aisyah itu confirm lah termasuk. Okay. Kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islami. Kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islami. Okey, dia kata apa ni ibu sekalian ya? Summa inna as-sahabah kulluhum lam yakunu ahli futaya. Saya besarkan sikit. Okey, dia kata Ibn Khaldun kata bukan semua sahabat Nabi ni ahli fatwa. Dan bukan semua sahabat Nabi ni kita boleh ambil ilmu mereka. Kan ada orang Arab Badui, ada orang-orang yang biasa. Tapi sudut amalan, sudut jihad mereka tak dapat ditandingi. Tapi sudut ilmu tu lain. Ya, sudut ilmu lain. Wa innama kana dzalika mukhtassan lil hamilina lil Quran. Ada orang yang fokus dalam bidang Quran, ada orang yang faham tentang nasikh mansukh Quran, ada yang pandai mutasyabih dan muhkamat dia. Sekian. Jadi maknanya sahabat Nabi ni dia ada kategori dia. Okey. Kalau kita katakan orang yang paling banyak fatwa siapa? Ibn Qayyim di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in menyatakan orang yang banyak sahabat Nabi yang berfatwa ni terdiri daripada lebih 30 orang. Lebih daripada 130 orang. Ini sahabat Nabi yang didapati biasa mengeluarkan fatwa. Tapi kalangan mereka ada yang banyak berfatwa dan ada yang sedikit berfatwa. Okay, siapa tu? Amal Muksirun. Yang paling banyak berfatwa ni ada 7 orang. Inilah kita katakan al-fuqaha us-sab'ah minas sahabah. 7 fuqaha kalangan sahabat Nabi. Siapa? Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah Ummul Mukminin, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Okey, inilah sahabat Nabi yang paling banyak berfatwa dan saya kira yang paling top ialah Umar dan juga Ummuna Aisyah radhiyallahu anhum. Jadi itu yang paling banyak. Kata Abu Muhammad bin Hazm, wa yumkinu an yajma' min fatwa kullu wahid minhum safarun dhahm. Kalau kita kumpul fatwa setiap daripada mereka, penuh fatwa. Tak tahulah berapa banyak dia punya fatwa yang dapat dikumpulkan. Okay, dan fatwa Umar ini telah banyak dibahaskan dalam pelbagai aspek. Ada yang bahas daripada aspek perubahan hukum jadi PhD. Ada yang bahas daripada dia kumpul semua fatwa yang dia jumpa dan dia syarah dan sebagainya. Okey, yang paling banyak. Dan saya sendiri pun sedang dan tak habis-habis lagi menulis tentang fatwa Ummuna Aisyah. Sebab panjang perbahasan dia, saya bukan kumpul je, kita bahaskan daripada sudut fiqh. Tapi kemudian dah hujung-hujung dah siap dalam 75% kot. 25% itulah yang malasnya ibu sekalian. Ibaratnya baca buku dah baca elok-elok, hujung-hujung dalam 20-30 muka surat itulah yang malas nak habiskan. Itulah fenomenanya yang saya lalui sekarang ni sebab fokus benda lain tak sempat siapkan. Baik, insya-Allah kena siapkan jugalah. Okey, kalau kalangan tabi'in, siapa dia? Kalangan tabi'in yang dipanggil al-fuqaha us-sab'ah. 7 fuqaha sab'ah, 7 fuqaha di Madinah.
iaitu Sa'id bin Musayyab yang dianggap sebagai Sayyidut Tabi'in oleh penduduk Madinah. Penduduk Madinah kata ketua segala tabi'in ialah Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib. Kedua boleh baca. Kalau penduduk Basrah kata tak, bukan Sa'id tapi Hasan al-Basri. Penduduk Kufah kata bukan. Yang ketua segala tabi'in ialah Uwais al-Qarni. Maaf ya, Uwais al-Qarni. Tak apalah sesiapa pun, yang penting 3 orang tu memang top lah. Okey, baik. Ada kata Sa'id bin Musayyib, ada yang kata yang kedua Urwah bin Zubair, yang ketiga Urwah bin Zubair ni inilah Zubair bin Awam. Zubair bin Al-Awam kahwin dengan Asma binti Abi Bakar. Dapatlah anak yang namanya Urwah, dapat anak nama Abdullah, dan kiranya anak saudara Ummuna Aisyah lah. Cuma Ummuna Aisyah lebih sayang dengan Abdullah bin Zubair sehingga beliau digelar Ummu Abdillah. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, ini cucu Abu Bakar. Ini cucu Abu Bakar. Abu Bakar ada 4 orang isteri. Jadi dengan isteri yang ke-berapa tu dia dapat anak nama Muhammad dan dapatlah cucu nama Al-Qasim. Okey. Siapa ya? Tak puas hati saya tak ingat. Zaujatu Abu Bakar. Dan pertama tu dengan Qatilah. Qatilah dapatlah anak namanya Asma dan juga Asma dan juga Abdullah. Kahwin dengan Ummu Ruman, dapat Aisyah radhiyallahu anha dengan Abdul Rahman. Ni. Qatilah ni, Abu Bakar kahwin dengan Qatilah. Ulama khilaf dia ni masih Islam ke tak. Dapatlah anak nama Abdullah dan juga Asma. Okey. Kemudian kahwin pula dengan Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir, dapat anak nama Abdul Rahman dan juga Aisyah. Okey. Kemudian kahwin dengan Asma binti Umais. Ini Asma binti Umais ni berapa ramai dah kahwin, semuanya top-top belaka. Okey, suami dia meninggal, dia kahwin dengan Abu Bakar, dia kahwin dengan Ja'far mula-mula, sepupu Nabi. Dia kan Ja'far tu kan yang bersembang dengan An-Najasyi tu. Lepas meninggal tu dia kahwin dengan Abu Bakar. Lepas kahwin Abu Bakar tu dia kahwin orang lain pula, rasanya 4 orang sahabat Nabi. Dia lah yang dapat anak nama Muhammad. Ya, Muhammad. Dan satu lagi kahwin dengan Habibah binti Kharijah bin Zaid. Kharijah bin Zaid ini ialah saudara angkat Abu Bakar tu yang Nabi satukan antara Muhajirin dengan Ansar. Jadi Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zaid dan dia kahwin dengan anak Kharijah yang namanya Habibah. Daripada itulah dapat anak yang namanya Ummu Kulsum. Wahillati waladat ba'da wafati Ummu Kulsum. Ya, Ummu Kulsum. Okey. Baik. Jadi daripada yang nama Muhammad, itulah dapat anak yang namanya Al-Qasim. Kemudian ada fuqaha lagi, Ubaidullah bin Utbah bin Mas'ud. Utbah bin Mas'ud ni adik-beradik kepada Abdullah bin Mas'ud. Ingat saya betul dah. Kharijah bin Zaid bin Sabit. Okey, bukan Kharijah bukan Kharijah sahabat Abu Bakar tadi, tak. Kharijah sahabat Abu Bakar tadi orang lain. Tapi nama dia Kharijah bin Zaid juga. Namanya Kharijah bin Zaid. Tapi ini Kharijah bin Zaid yang lain. Iaitu anak kepada Zaid bin Sabit. Anak Zaid bin Sabit. Dan satu lagi Sulaiman bin Yasar. Okey. Kemudiannya khilaf yang ketujuh tu siapa? Ini baru 6. Yang ketujuh tu ulama khilaf. Ada yang kata yang ketujuh tu ialah Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf, iaitu anak Abdul Rahman bin Auf. Inilah pandangan paling banyak. Dan ada yang kata bukan. Yang ketujuh tu Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, cucu Umar bin Al-Khattab, anak Ibn Umar. Ada yang kata Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Al-Harith bin Hisham Al-Makhzumi. Jadi itulah ibu-ibu sekalian, fuqaha dia. Baik, jadi sini Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau tidak termasuk kalangan fuqaha yang top kalangan sahabat Nabi. Tapi fuqaha ke dia? Fuqaha. Cuma yang bukan paling top lah kita katakan. Yang paling top tu Zaid bin Sabit, Ibn Abbas, Ibn Umar. Siapa lagi? Abu Bakar, Umar,
Umar, Aisyah, Ibn Abbas, Ibn Umar. Tak ingat dah. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Ali bin Mas'ud. Lagi? Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Dan ada lagi tak tertinggal? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Masya Allah. Okey. Jadi di sini ibu-ibu sekalian, Abu Hurairah sebut, saya hafal dua bentuk ilmu tu, saya hafal banyak ilmu tu, ibaratnya dalam dua wadah. Satu wadah tu saya kongsi dengan orang lain, satu lagi saya tak kongsi. Kalau saya cerita satu lagi mati, saya kata dia. Ulama pun bahas kenapa pula Abu Hurairah kata mati dia ni, kalau dia cerita yang satu lagi. Maka datanglah geng-geng sufi. Ya? Geng sufi kata satu lagi itulah ilmu kesufian. Yang mana kalau ilmu kesufian ni diceritakan, mesti orang tak percaya dan orang akan bunuh Abu Hurairah. Pula dakwaan tak datang dari mana dia punya dakwaan dia tu. Tapi saya biasalah, dulu saya minat buku-buku kesufian ibu-ibu sekalian. Sehingga saya ada terbitkan satu buku yang tidak popular dan saya tak pernah kempen buku ni. Fikir-fikir balik kenapalah aku tak kempen buku ni. Ini buku antara buku yang awal lah. Bimbingan para salihin. Saja nak cerita pada ibu ya. Saya pun tak tahu buku ni ada tak ada. Ni buku ni. Bimbingan para salihin. Ini terbitan Karangkraf. Terbitan Karangkraf. Muda lagi masa ni. Okay. Dia muncul selepas dia pembaharuan daripada buku Khadra Ad-Diman. Buku ni. Ini masa baru Abi belajar ni. Ibu sekalian. Umur muda lagi dalam 26 masa tu. Okay, Khadra Ad-Diman, hijau yang mempesona. Ini buku-buku sufi lah ni, terpengaruh dengan projek kesufian. Okey, kemudiannya saya pun insaf daripada perkara-perkara yang bukan-bukan itu. Ya, walaupun bukan semua bukan-bukan, tak. Saya tak masuk pun benda-benda yang bukan-bukan dalam buku tu. Tapi dulu-dulu kita minat lah dengan istilah kesufian ni. Fana, zawq, mahu, isbat dan sebagainya, makam 7 dan sebagainya. Kemudian kita fikir balik, aduh kacau. Geng sufi ni lah yang kata, satu lagi wadah ilmu Abu Hurairah tu, kalau dikongsikan akan dibunuh, ilmu-ilmu kesufian kata mereka. Ya? Ilmu-ilmu kesufian. Macam mana ilmu-ilmu kesufian tu, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ialah ilmu tentang percantuman antara manusia dengan Allah Azza wa Jal. Kita ni datang daripada Allah. Dan kemudiannya dia ada kata-katanya macam ni. Biasa dengar tak? Kalau orang gila je, jangan kata dia gila, boleh jadi dia sufi, boleh jadi dia wali. Kak Nizam biasa dengar tak? Biasa, Ustaz. Mesti orang kata kalau orang gila tu boleh jadi wali. Habis tu orang yang pakai kemas tu tak mungkin wali. Yang pakai kot sebagainya. Macam itulah kita punya pemikiran kita ya. Asalkan nampak gila, nampak macam miskin, berpakaian compang-camping, boleh jadi dia wali. Yang pakai handsome kamai lagi tu, itu bukan wali tu. Tak ada tanda wali langsung. Okey, dia pun sebut macam tu. Awaluhu junun. Ni, ada yang kata tariqatul ishqi. Okey, cuba kita lihat sikit. Macam mana cerita-cerita kesufian ni kan. Tapi tak ada yang saya nak cari ni. Tariqul ishqi. Awaluhu junun wa awsatuhu funun wa akhiruhu sukun. Wow. Kita dengar pun best ni, ya. Dan dia sukalah guna perkataan asyik. Jalan keasyikan tu dia bermula dengan kegilaan. Ya, kita masa tu baru bercinta dengan Allah. Masa tu kita apa benda pun Allah je. Tu jadi gila tu katanya. Kalau kita bercinta dan dia guna logik akal yang hebat juga. Kalau kita bercinta dengan orang perempuan pun jadi gila. Tengok bomba rumah pun zaman dulu lah. Zaman-zaman Kak Liza dulu kan. Tengok bomba rumah pun ya Allah terubat perasaan rindu. Okey. Zaman saya tak adalah macam tu sebab kita dah dulu-dulu bercinta pun dengan orang kampung je kan. Okey, saya taklah macam tu. Okey. Kita pun boleh jadi angau kerana cinta sesama manusia. Apa lagi dengan Allah? Lagilah angau katanya. Jadi memang awal perjalanan keasyikan tu gila katanya. Tengah-tengah tu funun. Funun ni saya tak tahulah apa yang dimaksudkan dengan funun. Yalah kalau sebut art kesenian lah tapi tak tahu apa maksudnya. Wa akhiruhu sukun. Akhirnya
Dia jadi macam, sukun ni pun saya tak tahu istilah macam mana. Yalah kalau kita terjemahkan ketenangan. Tapi istilah asalnya wallahualam. Yang saya biasa dengar, awalu tariqati junun, awal perjalananku jadi gila. Wa awsatuhu kunun, pertengahannya jadi kunun ni saya tak ingat. Wa akhiruhu kun fayakun, akhirnya kun fayakun. Kalau dia ambil batu, dia kata emas, bertukar jadi emas. Jadi kalau kan kita biasa dengar cerita wali, orang kata kamu ni tuan tak kerja ke tuan? Macam makan minum macam mana? Dia pun ambil batu, tiba-tiba batu bertukar jadi emas. Orang macam aku ni kena kerja ke? Batu pun dah bertukar jadi emas. Aduh, habis sahabat Nabi, muhajirin sibuk dengan amwalihim, dengan harta kerja mereka, dengan urus niaga mereka. Ansar sibuk di pasar, tiba-tiba orang macam aku ni patut kerja ke? Dan tak pernah seorang pun sahabat Nabi yang berbuat demikian. Tukar batu jadi emas dan tak kerja, duduk relax. Tak ada. Semua sahabat Nabi bekerja. Abu Hurairah bekerja dalam bentuk belajar. Dan beliau ditanggung oleh Nabi SAW kerana beliau nak jadi tok guru. Tok guru ni satu pekerjaan. Tok guru ni pun satu pekerjaan. Okey, baik. Tapi dia macam itulah. Itu yang berlaku. Kalau macam Tok Guru Pasir Tumbuh tu, arwah Tok Guru Hashim, dia pun sebut dia ni duit dia banyak. Dia kata kalau dia nak jamu keluarganya setiap hari pun boleh. Keluarganya besar-besar lah, boleh. Dia kata duit dia melimpah ruah. Tapi, kena tahu dia melimpah ruah tu, dia kerja sebagai Tok Guru Pondok. Dia dah hidup susah dalam begitu lama, hidupnya dengan mengajar, dan anak murid dia ni, sebahagian anak murid dia, kaya raya. Kaya raya. Anak murid ni yang bagi duit pada Tok Guru. Jadi, dia bekerja juga tapi anak murid bagi duit pada Tok Guru. Itu sebagai imbuhan atas kesungguhan dia mengajar ummah selama ini. Dan kan antara anak murid dia yang kaya tu kan Alif Syukri, Datuk Alif. Tapi tak tahulah Datuk Alif bagi tak bagi tu. Tapi ceritanya, adalah anak murid jadi kaya. Okey. Jadi di sini Ibu yang dirahmati Allah, orang sufi menyatakan, satu ilmu yang tidak disebarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an ialah ilmu kesufian. Okay, jadi kita ni tak payahlah terpengaruh dengan benda-benda macam ni. Kita cuba lihatnya. Sikit lagi, nak bagi nampak dia punya perbahasan dia tu. Mustalahat Sufiyah. Saya pun dah lama tak membaca buku-buku yang macam ni. Kita pun dah tak biasa dah. Okey, inilah istilah-istilah dia ya. Banyak ni, mana sih istilah dia ya? Al-mahu. Okey, ada as-sakar. Okey, ni antara kita tengok sikit je. Antaranya sakar yang biasa dia sebut, mabuk. Mabuk dalam cinta kepada Allah. As-sakar, as-sukran, al-mahu. Mahu ni dia padam. Mahu ni dia lebih kurang dengan fana lah, binasa. Segala benda ni binasa, yang adanya hanyalah Allah. Sampaikan dia ada satu kata-kata Sufi. Saya pergi ke Mekah. Pada kali pertama saya pergi ke Mekah, saya tidak nampak Tuhan dan saya tidak nampak Kaabah. Artinya dia pergi itu kerana keduniaan. Kali kedua dia pergi ke Mekah, dia tak nampak Tuhan tapi dia nampak Kaabah. Okey, masa tu dia dah mula berubah sikit lah, dia nampaklah Kaabah tu. Sebelum ni tak nampak pun sebab di Mekah duk joli kot. Okay. Kali ketiga saya pergi ke Mekah, saya nampak Tuhan, saya tak nampak Kaabah. Artinya yang depan dia tu Tuhan, bukan lagi Kaabah lah. Dia tak nampak apa-apa benda lain. Semuanya Tuhan je. Okay. Kemudiannya, tajalli ni artinya Tuhan tiba-tiba muncul. Dan nampak bayangan Tuhan di hadapan dia. Okay, inilah geng-geng Sufi ni, ibu sekalian. Fanaknya, zauqnya, al-lazzahnya, as-sakarnya, al-asyiq. Dan macam-macam lagi lah istilah-istilah yang mereka gunakan. Dan sebahagian mereka mentafsirkan hadis Nabi SAW mengikut suka hati mereka je. Istilah-istilah tadi tak ada masalah kalau digunakan dengan cara yang betul. Tapi sebahagian mereka agak melampau dalam penggunaan istilah-istilah tersebut. Kalau guna cara betul, okey je. Dan berapa ramai para sufi yang berjuang agar kesufian mesti selaras dengan
sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti selaras. Baik. Satu. Yang betulnya macam mana ibu-ibu? Ini kupasan daripada ulama handal dalam bidang hadis ini, iaitu Al-Hafiz Ibn Hajar. Al-Hafiz Ibn Hajar. Siapa dia disebut? Ni. Sebaik nampak. Quti'aha zal hulqum. Apa maksud dia? Iaitu nama-nama satu lagi benda yang saya sembunyikan, saya tak cerita pada orang, ialah nama-nama pemimpin yang zalim. Itu. Dia tak cerita nama-nama pemimpin yang zalim, sama mana terjadi pemimpin yang zalim tersebut, siapakah pemimpin zalim yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tu dia tak cerita. Kalau dia cerita benda tu, pasti dia mati, artinya pemimpin zalim tu akan bunuh dia. Itu maksud dia. Dan ada isyaratnya yang mana disebut a'udzubillahi min ra'sis sittin wa imaratis sibyan. Aku berlindung kepada Allah daripada keburukan hujung 60 tahun selepas hijrah dan pemimpin yang masih kanak-kanak. Dia berlindung pada hujung 60 hijrah tu. 60 hijrah. Zaman siapa tu 60 hijrah ibu-ibu? Jom kita tengok ya. Nabi SAW meninggal dunia pada tahun 11 hijrah. Okey, saya tulis di ruangan chat. Wafatnya Nabi SAW pada tahun 11 hijrah. Lalu Abu Bakar jadi pemimpin selama berapa lama tu? Selama 2 tahun. 13 hijrah, wafat Abu Bakar. Kemudian Umar jadi khalifah berapa tahun ibu-ibu? Betul ke Abu Bakar wafat 13, saya tak pasti. Tapi Umar 10 tahun jadi khalifah. Okay. Saya tak tulis lah. 23. Osman jadi khalifah 12 tahun. Jadi 35. Kemudiannya Ali jadi khalifah sekitar 6 tahun. 41 macam tu lah. Maknanya dalam tempoh 40 tahun macam tu lah. Lepas tu barulah naik Muawiyah bin Abi Sufyan, pemimpin yang handal dalam sejarah. Dan lepas naiknya Abu Sufyan, barulah naik anak dia yang bernama Yazid bin Muawiyah. Dan inilah yang dikatakan oleh ahli sejarah, Muawiyah tak ada masalah. Yang masalahnya ialah pada Yazid bin Muawiyah, dialah yang mana jadi pemerintah pada tahun 60 Hijrah. Dan Allah Ta'ala makbulkan doa Abu Hurairah tadi, yang dia minta lindung daripada penghujung 60 Hijrah. Dan pemimpin kanak-kanak, maknanya pemimpin tu budak lagi, beliau meninggal sebelum tahun 60 Hijrah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini ceritanya, Yazid bin Muawiyah tu pemimpin yang zalim lah, kalau berdasarkan perbahasan ini. Ada ulama yang cuba pertahankan Yazid bin Muawiyah, tapi saya rasalah setakat yang saya duk baca-baca, wallahu alam, Yazid ada baik dia, tapi secara umumnya beliau bukan pemimpin yang bagus. Beliau bukan pemimpin yang bagus, beliau bukan pemimpin yang boleh diharapkan. Tapi dalam masa yang sama, dalam keadaan dia tak bagus tu, banyak juga cerita-cerita yang memburukkan dia secara keterlaluan. Macam sekarang lah ibu-ibu sekalian. Pastilah kita akan mendakwa pemimpin itu zalim, pemimpin ini zalim, pemimpin Perdana Menteri ini zalim. Jangan-jangan tujukan pada sesiapa ya, ini secara umum. Kumpulan ini perlu kata pemimpin Perdana Menteri ini zalim. Dan dalam keadaan kita kata dia zalim, mesti ada cerita nasi tambah tu. Tokoh tambah tu banyak juga cerita tentang kezaliman dia. Padahal memanglah dia zalim, tapi zalim tu tidaklah sampai macam tu. Dia ada kebaikan dia. Dia bukanlah buat sampai jahat macam tu. Tapi cerita tambah tu banyak sangat. Menyebabkan kita sebagai rakyat jelata ni keliru. Mana satu ni, baik ke jahat sebenarnya? Jahat sangat ke jahat sikit? Kita pun keliru. Kerana cerita tokoh tambah tu banyak. Jadi Yazid bin Muawiyah ni memang jahat. Memang dia bukan pemimpin yang bagus. Tidak adil.
tetapi cerita yang menambah-nambah tu pun boleh tahan juga banyaknya ibu-ibu sekalian. Jadi macam Muawiyah baik, tapi orang yang tak setuju dengan dia mulalah menabur fitnah terhadap konon-kononnya Muawiyah tu jahat. Okey. Jadi di sini ilmu yang tidak mahu disebarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an ialah ilmu tentang siapakah pemimpin yang zalim. Kalau dia cerita, matilah dia. Ibaratnya begitu. Kalau macam sekarang ni macam mana kalau ibu-ibu tanyalah ustaz-ustaz, cuba tanya Ustaz Zahruddin malam esok. Adakah ustaz berani sebut semua ilmu semasa mengajar di surau? Confirm dia kata tak berani, mana berani. Saya pun tak berani. Kalau kita cerita semua benda secara jujur dan ikhlas, apa yang kita tahu, tengoklah memang tak kena sambung lah tauliah. Tauliah saya habis bulan 6 ni. Esok lusa saya dah kena hantar dah borang untuk renew tauliah ni. Macam renew lesen jugalah kita ni. Cuma renew lesen boleh di pejabat pos je kan. Renew tauliah ni dia leceh sikit. Ialah sebab dia lah kena isi borang balik lah, kena hantar. Kenapa kena isi borang balik? Ya tak ada maklumat saya ke? Buatlah dibayar macam pejabat pos je kan. Okey, tapi itu cerita lain. Tapi ceritanya bukan semua ustaz berani menceritakan ilmu yang mereka miliki, kerana kalau dia cerita secara jujur, habis. Dia menjejaskan tentang keabsahan tauliah dia tu. Orang akan report. Orang akan report. Saya pernah nak ada satu surau jemput. Ini surau orang cerdik-cerdik ni. Tapi sekarang pun masih jemput lagi. Jemput, tanya, dan orang tu kata, bagi tajuk lah senang sikit. Baru deep. Saya pun bagi tajuk macam ni lah. Sejauh manakah kebenaran cerita Hasan Basri dan Rabi'atul Adawiyah. Itu saja tajuk dia. Tak ada langsung menyentuh tentang amalan. Zikir ke, doa ke, salat ke, tak sentuh langsung. Hanya menceritakan tentang Hasan Basri dan Rabi'ah. Kemudiannya sampai petang tu, sebelum petang tu sikit, kawan saya call, tukar tajuk lah, buatlah tajuk umum tentang Maulidun Nabi. Buat Maulidun Nabi. Tajuk Maulidun Nabi lagi bahaya sebenarnya. Okeylah, saya terimalah Maulidun Nabi pun Maulidun Nabi lah. Dan petang tu dalam pukul 6 lebih, pihak JAIS call. Ustaz, kami terima aduan ni. Orang kata, Ustaz tukarlah tajuk. JAIS tu cakap baik-baik lah, tak adalah marah. Apa ni buat tajuk macam ni, tak adalah. Cakap baik-baik, Ustaz tukarlah tajuk, ada aduan. Oh, macam tu pun ada aduan. Padahal itu tak kait langsung dengan amalan ibu-ibu. Hanya berkait dengan sejarah. Ya, hanya berkait dengan sejarah. Dan dia tak tahu pun apa benda yang saya nak cerita ni. Kenapa dia jadi terlalu takut sangat. Menunjukkan kita golongan asatizah ni pun bahaya sebenarnya. Report tu boleh dibuat dan kadang-kadang orang tak check pun report ni betul ke tak betul. Yang bagi report tu sebenarnya dengar tak dengar dia punya kuliah ke duduk belakang-belakang je. Dan benda ini biasa saya hadapi. Sebagai contoh, pernah kita duduk mengajar. Kemudian bila kita keluar, datang seorang tu, marah kita ni. Kita dengar, dia marah aku ni. Benda tu aku tak sebut pun dalam kuliah tadi. Dan saya tanya dia, abang duduk kat mana tadi? Duduk kat luar masjid. Sebab saya tak nampak dia. Lah, duduk kat luar, mesti duduk tu dengar sambil lewa-lewa. Kemudian sembang-sembang. Kemudian dapat satu poin saya sampaikan. Kemudian marah-marah aku pula. Tak dengar saya cerita benda lain. Dia faham cara lain. Ini pun ada juga penyakit macam tu. Dia dengar sikit. Dia tak dengar habis. Kadang-kadang kita menyampaikan kuliah, kita sebut satu benda yang tak betul, tapi kita nak terangkan lah. Nanti kita nak terangkan apa benda tak betul tu. Tapi dia dengar tentang tak betul tu je. Dan dia tak dengar tentang kita nak betulkan yang tak betul tu. Akhirnya berlakulah fitnah. Jadi itu bahaya ya. Jadi Abu Hurairah pun dia kata dia nak selamat teruslah. Dia tak nak bincang lah isu-isu ni. Nanti tak pasal mati kena bunuh dia nanti. Okey, bukan Abu Hurairah je takut. Ramai orang takut sebenarnya. Dan takut itu bukan isu takut soal apa ibu-ibu sekalian. Soalnya kita fikir kita ni nak berkongsi ilmu. Ada orang yang okey dengan kita. Dia nak dengar lagi. Tiba-tiba kita jadi mangsa kerana seorang, satu dua orang. Sedangkan yang lain itu menyokong kita. Jadi banyak benda lah. Ibayah sekalian, kata Ibn Munayyir. Disebut. Qala Ibnul Munayyir. Azin bin Al-Munayyir. Mana ya? Okey ni. Ja'al al-batiniyah. Ni lagi yang sufi batiniyah. Sufi ni ada dua. Yang
sufi sunni dengan sufi batiniyah ataupun sufi falsafi. Ja'alal batiniyah hadzal hadis, orang-orang batiniyah ni menjadikan hadis ini zari'atun ila tashih batiluhum, untuk mensahihkan kebatilan mereka. Haitsu taqadu anna li syari'ati zahiran wa batinan, kerana menurut iktikad mereka syariat ni dia ada dua, ada yang zahir, ada yang batin. Wa dzalikal batin innama hasiluhu al-inhilal min ad-din. Yang batin itulah yang hakikatnya membolehkan seseorang keluar dari Islam. Kan biasa kita dengar kan Kak Liza, ibu-ibu sekalian, kami ambil isi, kamu baru ambil kulit baru. Yang kita dulu aman ni baru kulit baru ni. Ini bukan isi. Yang kita nak ni isi ke kita nak kulit? Okey, cuba ibu-ibu jawab. Kita nak isi ke kita nak kulit? Kak Ana, silakan Kak Ana. Kak Ana nak isi ke nak kulit? Dr. Lily, tak apa. Waalaikumsalam. Iyyakum amin. Mana Kak Ana ni? Kak Anis kerja? Ada Ustaz, ada. Nak isi. Kak Anis nak isi ke nak kulit? Isi. Nak isi. Kulit tak nak Tak nak. Okey, maknanya Kak Anis pun geng-geng sufi lah ni, sufi batin ni. Nak isi tak nak kulit. Kak Liza, isi ke kulit? Nak dua-dua lah, tak ada kulit macam mana isi tu nak jadi. Jawapan Kak Liza kita nak ya Kak Anis. Nak dua-dua lah kan, nak isi pun kita nak, kulit pun kita nak. Kita bukan nak isi saja, kita pun nak kulit. Kerana kalau kacang tu tak ada kulit, bersih ke kacang tu? Kecuali kita kata zaman sekarang kacang masuk bekas. Okeylah, masuk dalam bekas. Okey, tapi hilang nikmat tu makan kacang dalam bekas dengan makan kacang dalam kulit, dia beza. Okey. Durian nak tak nak dia perlukan isi dia kulit dia untuk melindungi diri dia tu. Dan kalau durian tu dah dimasukkan ke dalam bekas, dia lain dah dia punya nikmat dia. Apalagi orang kata kita kena minum air daripada pangsa durian tu sendiri untuk menghilangkan bau mulut kan. Okey, maknanya kita perlukan dua, isi kita nak, kulit pun kita nak. Okey, kata Kak Anis ya. Okey, jadi bila batin ni dia kata dia nak isi je, kulit tak nak. Kemuncak dia, kemuncak dia. Saya pun teringat, saya dulu pun macam tu lah ibu-ibu sekalian. Mengarut dulu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang lama atas fahaman yang bukan-bukan. Mula-mula kita ni berzikir, Allah, Allah, Allah. Allah tu tak standard lagi. Dah sampai satu level, Allah tu tukar jadi hu. Kerana Allahu la ilaha illa hu. Allah tiada Tuhan yang layak disembah melainkan dia. Jadi Allah tu ambil masa lama sikit. Allah ambil masa lama sikit. Kalau hu tu cepat, kita boleh zikir banyak. Kita dah hu dua kali, Allah baru sekali. Okay, jadi hu. Lepas hu tu ada lagi level dia, iaitu ah. Dan ah tu dibuat pula rentak lagu dia. Ada rentak lagu dia. Itu saya dengar sendiri tu, bukan reka-reka. Kita ni Allah kok manalah ketenangan nak terhasil dengan amalan yang bukan-bukan sebegini rupa. Lebih baik kita ikut apa yang Nabi SAW ajar. Dan kan dulu kan duk bahas tentang zikir mufrad dengan zikir penuh. Tak apalah walaupun dah dibahaskan, saya nak sebut jugalah hari ni. Bolehkah kita zikir dengan sebut nama Allah, 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 Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Qawi, Ya Qawi, Ya Qawi, Ya Qawi. Bolehkah? Ataupun boleh kita kena baca penuh? Maka ada kata tak boleh, kena baca penuh. Ada yang kata yang terbaiknya penuh, tapi boleh nak baca pendek-pendek pun, nak baca Allah saja pun boleh. Cuma yang terbaik baca penuh. Habis tu kalau saya lah jadi orang awam ni, saya nak tanya pada ustaz yang kata boleh baca Allah Allah tapi yang terbaik baca penuh. Habis tu kenapa tak nak ambil yang terbaik? Kenapa tak nak ambil subhanallah, kenapa nak ambil Allah juga? Isunya dah tahu subhanallah itu lebih baik, kenapa nak baca Allah saja? Dan sebenarnya tak ada. Sebenarnya memang mereka akan pergi ke arah hu tadi. Allah tu dia nak ringkaskan jadi hu tu. Kemuncak dia. Jadi sepatutnya kita ambil lah apa yang Nabi ajar. Nabi
Tak pernah pun Nabi duduk lepas subuh, Nabi pun baca ya barik, ya barik, ya barik. Siapa yang baca ini, maka jadi baik. Siapa yang baca ini, maka murah rezeki. Maka nak murah rezeki ni, kita kena bacalah ayat-ayat pemurah rezeki. Antaranya baca bila matahari terbit tu, baca ya latif banyak. Okey, la tu ada berapa kandungan huruf dia. Ta tu ada berapa huruf dia. Tu ada tu semua tu ibu sekalian. Okey, macam mana saya nak cari ya, saya pun tak tahu. Ar-raqam, macam mana tak tahulah. Likulli haraf. Macam tu ke? Al-hijah. Iya. Ni, dia ada ni huruf dia ni. Ada number dia tu. Hisabul Jamal. Bagi kita tengok Okey. Lalu orang share macam tu kan. Alif ba 2. Bukan ni, tak betul ni, ni lain sikit. Ke sekejap 29. Qur'iyah ada Qur'iyah tu. Betul lah. Ni betul. Ya latif tu. Latif tu ada berapa huruf? Lam, ta, ya, fa. Cuba kira. Okay. Lam berapa huruf lam? 30 kan? Okey, cuba ibu kira 30 tambah dengan ta. Ta berapa ta? Ta 9. Okey, 30 tambah 9 berapa? 39. Okey, tambah ya pula. Mana ya ni? Ya, 10. 10. Jadi 39 tambah 10 berapa? 49. 49. Satu lagi huruf apa? Fa. Fa. Okey, 49 tambah 80 berapa? 129. Yes, 129. Maka kerana huruf itu mewakili angka 129, maka bila matahari terbit je, sekarang ni dalam pukul 7.20 ke 7.30 sekarang ni. 7.30 kot. Hampir-hampir 7.30. Maka bacalah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Berapa kali? 129. Murah rezeki, mencurah-curah. Saya pun buatlah dulu. Allah Akbar, kenapalah saya buat benda-benda macam ni, ibu sekalian. Semoga Allah terima taubat saya atas amalan yang bukan-bukan ini. Sebab kita masa tu kan tak ada saat nak rezeki. Bukan ada duit pun, kita pun rosak je kerja. Jadi duk gila lah pasal duit ni, amalan segala amalan mendatangkan rezeki, memang kita amal lah. Sekarang ni dah tak taubat dah, tak nak dah. Sebab rezeki tu kita doa pada Allah. Dan kita niat pada benda yang baik, nak buat haji dan sebagainya. Takkan Kak Syidah seorang je ke Mekah. Kita pun nak pergi ke Mekah juga kan. Okey, baik. Nah, jadi di sini Yang sekarang ni dia pun buat 40 kali, Ustaz. Semua 40 40 kali. Kenapa? Nama Allah tu semua 40 kali. Sebabnya? Sebab mereka kata kalau apa benda yang 40 kali tu dia akan lekat. Dia akan jadi lekat. Semua amalan mengarut je semua tu. Saya faham benda tu. Itulah masalah dia, ibu-ibu sekalian ya. Kita percaya kepada rokam-rokam yang demikian rupa. Ni yang bataniyah tadi yang disebutkan oleh Az-Zin Al-Munayyir. Sedangkan kata Az-Zin Al-Munayyir, okey. Wa innama arada Abu Hurairah biqaulihi quti'a. Maksud Abu Hurairah, kalau aku cerita juga ni, mesti saya dibunuh. Ai qata'a ahlal jur ra'sahu idza sami'u aibahu li fi'lihim wa tablilihi li sa'jihim. Maksudnya kalau dia ceritakan juga soal pemimpin yang zalim tu, pastilah orang-orang zalim itu akan membunuh mereka. Membunuh Abu Hurairah. Yang tu Abu Hurairah tak nak cerita tu, cerita pun orang bunuh aku buat apa. Lebih baik tak payah cerita kan. Itulah yang berlaku ibu-ibu yang dirahmati Allah ceritanya. Jadi sebagaimana geng-geng sufi, Batin ini pun dia suka sangat dengan hadis ini. Hadis ini memang jadi kegemaran dua orang lah. Okay, hadis apa tu ibu-ibu sekalian? Okey, hadis ini.
Man adali waliyan. Oh, ini memang minat sungguh hadis ni. Hadis ni ada dalam hadis 40 Imam Nawawi tu. Inilah hadis yang jadi hujah untuk orang ni. Okey, apa hadis dia? Sesiapa yang memusuhi wali-waliku, bermakna dia telah mengisytiharkan perang terhadap aku. Oh, okey. Wa ma taqarraba ilayya, wali-wali tu saya nak cerita ringkaslah. Mereka buat amalan fardu dan benda sunat sampai Allah suka pada mereka. Ni point dia. Ini point dia. Fa iza ahbabtuhu, apabila aku cinta kepada wali-wali tu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, akulah pendengaran yang dia dengar dengannya. Okey, akulah pendengaran yang dia dengar dengannya. Ya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, akulah penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, akulah tangan yang mana ia memukul dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah kaki yang mana ia berjalan dengannya. Fabi yasma', maka denganku dia mendengar. Wa bi yubsir, dengan pandang dengan aku dia melihat. Wa bi yabtish, dengan aku dia memukul. Wa bi yamshi, dengan aku dia berjalan. La in sa'alani wa la in sa'alani la u'tiyannah. Kalau dia meminta, aku pasti memberi kepadanya. Wa la in ista'adzani la u'izannah. Dan kalau dia mohon perlindungan, aku pasti benar-benar melindungi dia. Ni hadis ni lah yang orang minat ni. Dan dia beramal kuat. Dia kata yang pukul ini bukannya saya. Yang pukul ni Allah katanya. Maka gunalah ayat. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan engkau yang melontar ketika engkau melontar, tetapi Allah yang melontar. Jadi dia kata yang buat ni bukannya aku ni, Allah. Maka adalah satu cerita. Satu cerita yang mana seorang tu dia jadi orang tu sakit lah sebab dia kacau kawan ni. Tiba-tiba buat sakit teruk. Dia kata, orang pun minta lah tolong dia ubat balik. Dia kata, saya tak boleh buat apa. Bukan saya yang buat, Allah yang buat. Okey, macam tu pula ibu-ibu sekalian. Tapi siapa kita untuk menyatakan bahawa Allah yang buat? Bukan saya yang berjalan tadi. Allah yang memperjalankan saya datang ke sini. Macam mana kita boleh dakwah Allah yang memperjalankan kita ke sini? Okay, ini semua dakwaan golongan-golongan sufi batini yang melampau, yang mana mereka suka letakkan hadis itu apa-apa pun mendukung perjuangan mereka. Sedangkan perkara itu menyalahi apa yang diajarkan oleh ilmuwan, ahli-ahli ilmu. Wallahu a'lam. Minta maaf suara kurang baik dalam 2-3 hari ini. Okay, kita boleh buka perbincangan ibu-ibu sekalian. Dan Kak Niza ya, jadi ibu, saya punya nilah. Okey, Kak Ana dulu. Kak Ana sebut. Kak Ana zikir macam Rasulullah ajar, istighfar, tahmid, subhanallah, selawat ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita dengar, tak kira lah sesiapa pun, ustaz ke, ustazah ke, yang ajar kita baca Asmaul Husna, tanpa tambah-tambahan yang lain. Saya punya syur lah, tak payahlah amal. Walaupun benda tu saya tak kata tak boleh. Saya tidak kata benda tu tak boleh. Bunyi bising pula. Tapi lebih baik kita ambil sahaja apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ataupun sifirnya datang daripada Rasulullah. Contohnya, tapi masalahnya tak ada kan zikir Rasulullah datang daripada ya barik ke, ya hafiz ke. Memanglah. Tapi Rasulullah kata, Al-Quran kata, Qulid Allah awid'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kita doa ni dengan Asma'ul Husna, artinya bukan baca Asma'ul Husna semata-mata, tapi baca Asma'ul Husna dan disambung dengan doa. Contohlah kita dalam keadaan resah. Resahnya hati ni, tak tahulah kenapa resah ni.
Maka apa ya nama Allah yang sesuai untuk dalam bab keresahan ni? Okey, kita pun baca nama Allah yang sesuai dalam bab tersebut. Saya pun tak tahu apa yang sesuai. Kita pun Assalam. ya Assalam. salam. Terima kasih banyak Kak Liza. Ya salam. Resahnya hati ni. Aku mohon kepadamu dengan namamu Assalam untuk berikan ketenangan kepadaku sebagai contoh. Jadi kita guna nama Allah, tapi ada doanya, bukan kita pun ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Wahai yang maha sejahtera. Bukan begitu sahaja. Tapi kita doa. Ataupun kalau kita ada masalah dalam bab ketakutan, macam ada orang nak ganggu kita kan, maka boleh kita baca ya Raqib sebagai contoh. Wahai yang menjaga, Tuhan antara Raqib, engkaulah Tuhan yang maha mengawasi. Sesungguhnya aku sekian. Jadi begitu cara dia. Jadi ataupun ya Hayyu ya Qayyum, tengok Nabi ajar Fatimah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ataupun sahabat Nabi yang lain baca doa macam mana? Allahumma inni ashhadu bi anni Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Kemudian bangunan dia pun sebutkan apa permintaan dia. Antaghfira li dzunubi. Artinya dia mulakan dengan nama-nama Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Razzaq ya Fattah. Kalau saya ni dah terbiasa dari awal kita hidup rumah tangga ni, duduk di rumah flat yang padat, yang parking ni ikut dan, mesti semua parking ni blok kereta orang lain. Dari jauh lagi nak masuk rumah tu, dari jauh ni. Ya Fattah, Ya Alim, wahai Tuhan yang membuka parking dalam hati ni. Ya Alim, wahai Tuhan yang mengetahui periknya penderitaan hati tak jumpa-jumpa tempat parking. Doa nak Ya Fattah, Ya Alim. Dalam hati ni, tolonglah bukakan tempat parking untukku. Kadang-kadang 7 kali tawaf baru jumpa. Kadang-kadang sekali tawaf. Tang Allah nak uji kita tu, memang sekali je. Baca terus jumpa. Wah, hebat juga aku yang sikit-sikit jadi wali dah ni. Jauh baca je mesti jumpa terus. Ataupun nak sampai tu ada je orang keluar. Sampai satu masa tu, hebat. Dia tahan hebat aku ni sebenarnya. Itu ujian sebenarnya. Ujian tengok kita ni. Riak ke tak riak ni. Terasa jadi wali ke tak terasa jadi wali. Sebab kita ni sebenarnya mudah sangat terasa kita jadi wali sebenarnya. Sama-sama orang muda macam saya lah. Mudah sangat rasa jadi wali. Padahal ya Allah, baca Quran pun satu muka surat dah menggelepas. Wali kat mana ibu-ibu sekalian? Wali ni kawan-kawan baca Quran satu juzuk tu macam alah tak ada apa pun, satu juzuk je. Kita ni kalau baca satu juzuk, bangga ni, satu juzuk dah aku baca hari ni. Kalau geng-geng wali ni, alah satu juzuk baru. Satu juzuk baru tak puas lagi nak baca lagi. Itulah wali. Okey, kalau kita ni solat 10 minit, sebangga dah 20 minit kot aku solat. Orang lain 5 minit je. Kalau geng-geng wali 20 minit tersenyum je lah. 20 minit tu berdiri saja dah setengah jam dah. Ataupun berdiri saja dah sejam dah. Nak kerana baca banyak. Macam Imam Syafi'i, khatam Al-Quran dalam solat tarawih. Kita ni dah baca satu juzuk pun dah Allah rasa bangga. Tak terkata dah kan. Okey, jauh lah beza. Dan kalau kita rasa kita dah jadi wali kerana amalan-amalan kita, saya tengok kawan-kawan saya kan, buat kerja kebajikan tanpa henti. Masa banjirnya, pergi luar negara tu bukan nak enjoy tak. Pergi berapa kali pergi ke tempat pelarian Rohingya tu. Nak bagi bantuan pada Rohingya, masuk sendiri ke kawasan tersebut. Rasai sendiri kesusahan hidup tersebut. Tiba-tiba kita yang duduk rumah relax aircon apa benda ni, siapa yang ada aircon lah. Nak kata jadi wali sedangkan kawan tu kembali lagi ulang alik ke Rohingya, sampaikan bapa mertua dia. Dia ni kancing dengan bapa mertua dia. Bapa mertua dia kata, anda nak balik kampung tu. Kawan saya pula gelap sikit. Kata balik kampung pula. Aduh. Dia kata relax, tak ada masalah pun. Dia pun kata memang kalau dia pergi Mekah orang kata dia ni orang Bangladesh. Tapi dia taklah gelap sangat. Dia pergi sekalian. Tapi dia memang biasa pergi ke Bangladesh. Ke Bangladesh lah. Bangladesh untuk bagi bantuan ke Rohingya. Cukup kuat berjuang. Orang macam ni lah yang layak jadi wali. Tapi bukan orang yang duduk baca tasbih semata-mata.
dan tiba-tiba rasa bangga jadi wali. Tak, bukan begitu ya. Allah Alam. Bunyi bising ada orang kerja beki rumah. Saya minta maaf. Ustaz, Kak Aizah nak share sikit. Dalam Al-Quran, Amazing Quran kan, yang karang craft punya terbitan, ada banyak tu karang craft Amazing Quran tu, ada banyak doa-doa yang menggunakan Asmaul Husna. Bila ada huraian tentang nama-nama tentang nama Allah, dia akan bawah tu dia akan listkan macam mana cara kita nak doa daripada Nabi yang menggunakan nama-nama Allah sekian-sekian tu. Kak Izzah baca dari situlah. Jadi tak berani dia buat tak tentu pasal, melainkan yang tu sahih daripada Nabi sendiri. Ada hadis yang Nabi menggunakan nama Allah sekian-sekian ni untuk doa sekian-sekian. Ada banyak dalam Amazing Quran tu. Alhamdulillah. Quran yang tebal tu ke Kak? Kak Izzah beli yang jilid, ada 6 jilid. Ada yang tebal terus pun ada. Tapi dia Kak Izzah beli yang per jilid, ada 6 jilid. Senang nak buka kan, ringan sikit. Yang tebal tu kalau jatuh atas kepala tu, mau terus. Saya punya yang tu Ustaz, yang tebal. Berat tu. Apa dia Kak ni? Saya punya yang tebal tu, yang berat tu. Yalah yang tu memang masuk hospital terus lah kan. Ubah-ubah dah kalau letak tempat tu. Kalau yang jilid senang, kita nak baca kat mana pun boleh. Betul Kak Liza, betul. Better beli yang jilid tu, betul. Satu yang beli yang jilid sebab tengok yang kawan punya tu tebal. Dia letak satu tempat tu, dia tak ubah-ubah dah. Dia buka itu je. Tu yang jangan buka tu sebab tebal sangat. Yang Kak Liza punya memang jilid. Jadi senang, mudah sikit lah nak buka, nak ambil, nak tengok-tengok tu. Yang tebal tu memang untuk perhiasan je lah Memang tak larat saya pegang pun, ya Allah. Memang tak belilah. Memang tak terbaca pun. Tapi seronok macam-macam kata Kak Izzah, orang biasa yang memang tak faham sangat ni, bila kita baca Al-Quran tu, dia ada sirah, ada asbabun nuzul, dia pilih-pilih ayat kan, tu ada Asmaul Husna, ada penyucian jiwa dalam tu. Jadi kita walaupun satu ayat sampailah kepada kita tu. Alhamdulillah. Seronoklah baca bagi orang yang tak faham macam Kak Izzah ni lah kan. Macam itulah. Sama-sama kita tak faham Kak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Liza, Kak Anis. Ada lagi sebagai akhirnya? Assalamualaikum Ustaz. Salam Puan Azian. Ya, nak tanya macam zikir la ilaha illallah tu kan. Jadi itu adakah sebab ada yang kata zikirlah la ilaha illallah, sedangkan zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Sampai habislah. Jadi macam mana tu Ustaz? Okey, Puan Azian, barakallahu fikum. La ilaha illallah saja pun okey, dan dia ada amalan dia macam ni Dia ada amalan dia al-azkar. Okey, macam mana nak cari tu? Siyarul azkar ba'da salah. Ini jarang yang dilakukan oleh kita. Kita biasanya macam mana? Kita biasanya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, masuk tahlilnya 70, dapat 100 kali. Itu pun dia rentak dia tu sampai hujung tu, makin naik share lah. Naik share tu sampaikan orang yang pimpin tahlil tu tak tahu nak berhenti. Kalau orang tua dululah dah ambil tasbih kan, pung dia lempar kuat-kuat. Habis semua terkejut. Break mengejut kan. Itu pengalaman lama lah tu. Saya hidup tempat lah, saya budak lagi. Ibu masa tu memang ada pengalaman tu kan. Okey, macam ni Puan Azian. Cantik nama ni. Nama makcik saya pun Azian. Azian ni yang indah. Asal perkataan azinah, perhiasan. Okey. Mana dia ni? Waja'alu fiha tahlil. Ahmalakabiruhu ashran. Bila tengok macam ni habis semua benda tak nampak ibu. Faham Ustaz yang macam ni. Tak apa, nanti saya tunjuk. Cuma saya tak nampak mana satu ni saya nak tunjuk ni. Tasbih 33, yang kedua ni tasbih 33, tahmid, takbir. Okey. Betul lah yang ni lah, yang ketiga ni. Yang ketiga ni disebut faja'aluha khamsan wa khamsin. Maknanya baca subhanallah 25 kali. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, la ilaha illallah 25, Allahu akbar pun 25.
Jadi kalau semua 25 berapa kali? Berapa semuanya? 100 kan? Dia nak 100 je. Tapi macam-macam yang first tu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan dah sekali ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu kan. Tapi dari cara dia ialah subhanallah 25, alhamdulillah 25, la ilaha illallah 25 dan Allahu Akbar 25. Ya. Jadi semuanya 100. Maknanya amalan baca yang itu sahaja pun ada. Ada. Cuma tak dinafikan apa yang Puan Azia sebut tadi. Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu lagi baik. Kerana ia merangkumi pelbagai bentuk pujian. Dan Nabi SAW pun memang ajar kita untuk membacanya 100 kali pada setiap hari. Dan yang terbaiknya 100 kali pagi, 100 kali petang. Dan itulah yang nak pensan tu. Dan kerana dia terlalu baik, memang suka nak dibuat lah. Dan saya sendiri pun tak terbuat. Kadang-kadang buat. Tapi banyak kali tak buat lah. Kerana dia panjang, dia sukar dan dibaca tu dia tak boleh baca laju-laju. Kalau baca laju-laju pun kita penat nanti. Kita akan boring. Jadi yang terbaiknya macam tu Ibu, Puan Azian. Tapi kalau kita baca la ilaha illallah saja pun, okey, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Wa antum fajazakumullah khairan. Yang zikir pagi petang 10 kali tu pun jangan paksa diri juga nak buat tu. Oh, yang tu 10 kali. Tapi 10 kali tu masa mana Kak Liza? Pagi tu masa mana? Pagi 10 kali, lepas 10 kali ya. La ilaha illallah. Pagi 10 kali tu masa mana? Selepas bagi salam tu Ustaz. Selepas solat subuh kan? Subuh dan maghrib. Yes, selepas solat subuh dan selepas solat maghrib. Ustaz, yang tu yang ada belakang dalam tambah wahyu wa yumit tu. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oh, yang tu ada pula yang zikir pagi dan petang 10 kali 10 kali. Zikir pagi dan petang lepas subuh tu tak ada wa yuhyi wa yumit. Tak ada tengok kepada lafaz hadis juga. Ada yang tak ada tambahan, ada yang ada tambahan. Jadi ulama setakat yang saya baca, ulama kata nak baca lahul mulku wa lahul hamdu saja pun boleh. Nak baca lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit pun boleh. Dan ada satu lagi, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Rasanya begitulah. Takut saya silap. Pun boleh juga. Jadi itu perbezaan lafaz hadis. Okey, ada lagi yang lain sebelum kita Assalamualaikum. Salam Ibu Balkis. Ini ada dalam buku doa yang ditulis oleh Ustaz Muin. Dia kata doa la ilaha illallah itu dibaca apabila dalam ketakutan. La ilaha illallah sahaja? Ya. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Balkis ya. Sama. Yang banyak membantu kita untuk memahami hadis dengan aplikasi yang ada. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Okay. Ada lagi yang lain? Kalau Ustaz Muin sebut tu insya-Allah betul lah tu, ya. Okey, kalau tak ada saya serahkan pada Kak Liza. Yang punya poin dia ialah tu. Zikir buku Ustaz Muin. Itu dari siapa Kak? Ustaz Muin lah. Oh, Ustaz Muin tu lah. Oh, insya-Allah. Lama punya yang sekarang 72, yang Kak Iza beri lama dah 66 doa dan zikir. Dah ada tambahan lagi 72. Sekarang. Allah tu dibaca ketika ketakutan. Yang ni umum lah. Yang ni hadis riwayat Bukhari Muslim ni muttafaqun alaih. Dia sebut macam mana Kak? Dia cuma sebut muttafaqun alaih je. Kata berkaitan zikir yang mana? Zikir yang la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kak baca penuh tak Kak? Itu je, sikit je. Oh, tu je. Dia sebab yang ni ringkas saja buku Ustaz, ringkas. Oh, ringkas saja. Maknanya memang ada ya, memang ada. Banyak dalam ni. Tu yang sekali fikir sebenarnya
kalau nak kita tak tahu apa yang betul waris daripada Nabi, baik kita ambil amal je yang betul-betul ni. Yang lain-lain yang dapat tu pun kita tak pasti, yang ada pun taklah habis baca. Betul, yang Nabi saja pun dah tak habis dah. Habis baca banyak. Tiba-tiba kita kata nak ambil yang lain. Saya pun fikir, kenapa lah nak ambil yang lain? Yang Nabi punya ni punya Allah. Dan nama apa, Dr. Rasid selalu pesan, jangan lupa zikir 4 kalimah tu. Banyak-banyakkan baca zikir 4 kalimah. La ilaha illallah wa syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu pun tak habis-habis baca. Betul, yang tu pun tak larat nak tambah yang lain tu. Macam itulah dulu-dulu sebelum belajar dengan ustaz-ustaz sunnah ni memang ikut je apa ustaz-ustaz lain cakap, tak tapis, tak apa, sebab tak faham. Bila dah belajar ni, ya Allah, hak yang ada yang daripada Nabi betul-betul pun tak larat nak buat. Betul. Dia macam ni lah Kak. Apa nama, kawan saya dulu, saya ingat sampai sekarang, masa sekolah menengah dia sebut ni. Sebab dia minat belajar tentang hadis. Dia kata kita ni duk kata boleh amal hadis dhaif, boleh amal hadis dhaif, kata. Hadis sahih pun kita tak amal. Saya dengar tu, ya Allah, kena sungguh. Hadis dhaif tu boleh jadi sebagai galakan untuk orang yang baru nak belajar. Orang dah belajar macam kita ni, kenapa nak ambil hadis yang dhaif lagi? Ambil hadis yang sahih. Dan inilah silap faham. Ini silap faham sebagian asatizah yang sibuk nak ajar hadis dhaif dengan alasan boleh diamal. Kenapa kita tak perkenalkan hadis sahih yang confirm datang dari Nabi SAW untuk diamalkan? Tapi ada orang kata hadis dhaif pun confirm dia hadis. Tak, hadis dhaif ni tak semestinya dia hadis. Namun pun dhaif. Boleh jadi dia hadis, boleh jadi dia bukan hadis. Maknanya dia tara 50-50 ataupun 70-30. 70 kemungkinan dia bukan hadis. Jadi lebih baik kita ambil yang sahih, yang confirm datang daripada Nabi SAW. Yang tu saya ada sembang yang Ustaz Zahiruddin hari tu sebagai akhir raya. Ustaz Zahiruddin boleh tak bacakan doa Allahumma ghfirli junubi wali walidai warhamhuma kama rabbayani saghira. Dan saya sebutkan pendirian saya, doa itu kurang zuk, kurang cantik. Kita boleh baca Allahumma ghfirli junubi wali walidai, tak ada masalah. Tapi bukannya warhamhuma kama rabbayani saghira. Al-Quran menyatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Itu memang Quran yang ajar. Ini kita tengok contoh ni kan. Macam mana Quran sebut pada kita. Tapi ibu-ibu sekalian, ini akhir dah. Ini kemuncak dia dah. Surah Quran, walaupun mungkin dah ada yang dengar saya punya kupasan tentang benda ni. Kita cuba tengok. Macam mana Allah Ta'ala ajar kita doa kepada ibu bapa ni. Wa kul, kata Allah, dan doalah Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Bukannya disambung Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sebaliknya Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya itu doa lain. Itu doa lain. Ini doa yang lain. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan saya jelaskan pada Ustaz Zahiruddin hari itu, kenapa saya tekankan perkataan Rabbi ni. Kenapa saya tekankan Rabbi ni? Satu, kerana ada perkataan Rabb di sini. Wa qadha rabbuka, Tuhanmu, Rabb kamu telah perintahkan sembah Allah dan buat baik kepada ibu bapa. Dan ayat lepas tu pun ada Rabbi lagi, Rabbukum. Jadi Rabbi ni Tuhan yang menjaga kita. Dan Rabbi ni sesuai dengan perkataan Rabbayani. Rabbayani asal pada Rabbi lah. Artinya, Tuhan yang menjagaku. Kasihilah ibu bapaku. Disebabkan mereka lah yang menjagaku sejak aku kecil. Jadi kalau kita buat Rabbi di sini, dia tak tally dengan Rabbayani di sini. Al-Quran ni satu kalimah dia pun zuk. Dia ada power dia tu. Sekarang kalau kita baca warhamhuma, kita dah buang satu kalimah yang penting, Rabbi. Sebab itulah kita kena ambil Al-Quran tu, ambil Quran betul. Tanpa tambahan. Macam yang doa surah Toha tu kan. Kita ada bahas awal-awal tu. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ialah La tanfa'u syafa'ati illa man nak ulang Quran pula. Maaf. Ni. Wa qul, dan doalah
Rabbi zidni ilma. Bukannya Allah kata wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Tak ada tu warzuqni fahma tu. Hanya Rabbi zidni ilma. Cukuplah Rabbi zidni ilma. Tak perlu diajar warzuqni fahma. Kerana dalam Quran tu dah cukup dah. Yang Quran ajar tu cukup cantik, terbaik. Kalau kita nak tambah macam tak kena lagi. Nanti kita kata salah ke doa nak tambah kefahaman. Kalau kita guna salah tak salah, nanti orang lain tambah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa hikma wa rizqan hasanah. Habis semua tambahlah kalau nak tambah. Kalau kita nak tambahlah, semua benda boleh tambah. Jadi ambil yang ni je. Wa qur rabbi zidni ilma. Yang nak tambah kefahaman tu, yang lain pula, doa yang lain. Allahumma atini hukman sebagai contoh. Itu doa yang lain pula. Doa yang ni je. Rabbi zidni ilma. Wallahu a'lam. Sampai sini ya. Kak Nizah silakan. Alhamdulillah, banyak ilmu dapat ni. Alhamdulillah. Okay, jazakumullah khair Ustaz dan semua yang sampai dekat 11.40 dah ni kita. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih semua. Jazakumullah khair.